Assalamualaikum, salam sejahtera pantau Kerajaan Baru bersama dengan saya Irfan Faruqi, dan untuk waktu ini kita nak berikan tumpuan kepada isu harga barang dalam konteks perayaan semasa, iaitu makan besar pada malam Tahun Baru Cina. Merupakan acara utama bagi masyarakat Tionghoa merayakan kedatangan Tahun Baharu. Namun di sebalik merayakan kemeriahan kedatangan Tahun Arnab, isu kos sara hidup dan kenaikan harga makanan memberi kesan kepada mereka yang meraikannya. Bagi pengusaha restoran, harga bahan mentah yang tidak menentu di pasaran memaksanya untuk mengurangkan kuantiti makanan bagi memastikan harga makanan yang dijual sentiasa berpatutan. Memang banyak customer calling to us. Ada yang itu yang ekonomi punya menu. Ada apa yang boleh kurangkan itu harga punya ada. Saya kata memang ada. Kami pun fahamkan sekarang punya ekonomi memang slow sikit. So kami pun dari dulu kami punya makanan harga let's say harga yang itu, tapi kami kurangkan dalam itu dia punya kuantiti dalam itu makanan. Dan harga tak ada berubah, tak ada naik. Dan customer pun fahamlah. Sementara itu, orang ramai ditemui berpandangan makan besar pada tahun ini disambut dengan lebih sederhana berikutan harga barangan yang mahal. Celebrate ini festival dengan sederhana. Saya juga jimat-jimat meraihkan ini festival kerana festival ini memang penting kepada kita sebagai orang Cina. Kita mahu itu preserve kita punya culture. Kita perlu meraihkan festival ini, but in a jimat way lah. But it's necessary to celebrate this festival. Ya, kurang beli itu yang macam itu snacks Cina punya memang yang terlalu expensive lah. Ya, so kita beli yang lebih kurang. Sederhana sahajalah, tapi bagi saya rasa yang paling penting bukannya barangan harga, tapi the get together of the family, semangat of the festive season. Semua dari nenek, datuk, everyone together, the reunion. Itulah semangat for Chinese New Year, the get together, and not so much of the hike of price in goods and food. Ya, perihal harga ini ada kaitan dengan tindakan Bank Negara yang meningkatkan kadar dasar semalaman atau OPR beberapa kali tahun lalu, dan ia berjaya menstabilkan kenaikan inflasi negara. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kebanyakan segmen barangan dan perkhidmatan telah pun menunjukkan penurunan harga. Susulan itu, Rafizi menyarankan peniaga untuk menurunkan harga jualan mengikut kadar OPR semasa. Rabu ini saya akan mengulas mengenai inflasi, angka inflasi yang terkini yang diumumkan. Semua menunjukkan penurunan kecuali satu perkara saja, iaitu harga di makanan di restoran dan makanan luar. Itu saja. Jadi kita perlukan kerjasama semua. Maksudnya peniaga-peniaga, orang ramai, kan, untuk kita memastikan kalau contohnya OPR kekal pada kadar sekarang, kan, untuk menambah lebih ruang perbelanjaan, mengurangkan beban orang ramai. Beliau sementara itu menasihatkan orang ramai untuk lebih bijak memilih dan berbelanja. Katanya ini kerana masih ada peniaga yang tidak menurunkan harga jualan walaupun harga barangan mentah telah mulai turun di pasaran. Pengguna harus bijak, namun isu utamanya masih belum selesai. Isu berkenaan dengan harga makanan dan minuman di kedai. Dan untuk mendapatkan analisis lanjut bersama-sama dengan kita dalam talian, Muhammad Rizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah Kek. Assalamualaikum Tuan. Jadi, susulan daripada komentar daripada Menteri Ekonomi sebentar tadi, apakah sebenarnya yang berlaku di lapangan, khususnya dari sudut harga barangan dan kaitannya dengan kehendak pengguna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mr. Awani kerana menjemput saya. Jadi isu kedai makan ini bila berlaku penurunan harga di pasaran, contoh dia harga barangan, harga bahan mentah
sememangnya kita nampak kedai makan ni susah untuk menurunkan harga. Dia akan mengekalkan harga di paras yang lama. Tapi sekiranya berlaku satu situasi kenaikan harga bahan mentah, contoh dia ayam ataupun ikan, dia akan menaikkan harga tersebut. Jadi isu kedai makan ini kebiasaan dia tidak mengikut harga pasaran. Dan hari ini kalau kita tengok isu harga di kedai makan ini, dia sebenarnya banyak lagi kos-kos yang perlu ditanggung. Kedai makan ni pun dia takut juga untuk menaikkan harga makanan mereka ke paras yang tinggi, sebab sekiranya mereka menjual dengan harga yang mahal, kemungkinan pelanggan tidak akan pergi ke kedai mereka dan membeli dan menggunakan khidmat mereka. Tetapi mereka terpaksa menanggung kos-kos yang lain. Saya nampak di sini, kalau kita tengok bahan mentah yang diumumkan turun, apakah jenis bahan mentah? Adakah ia berupa ayam, telur dan juga barang-barang basah yang lain saja? Sebenarnya untuk menyediakan satu-satu makanan itu memerlukan pelbagai. Contoh dia rempah-rempah dan sebagainya. Ini kita tidak nampak lagi berlaku penurunan harga. Selain daripada itu, kos untuk pekerja juga tu perlu diambil kira. Dahulu pada tahun lepas, 2 tahun lepas, kos-kos pekerja buruh RM50 kita boleh bayar mereka untuk sehari. Tetapi sekarang ni kemungkinan kebanyakan buruh-buruh pekerja-pekerja tidak mahu lagi menerima pendapatan sebanyak RM50 disebabkan kos sara hidup sekarang dah tinggi. Mereka memerlukan RM70 ke RM100. Jadi ini antara kos-kos yang terpaksa ditanggung oleh pengusaha restoran dan kedai makan. Jadi sebagai pengguna, kita memanglah menggunakan kuasa kita ukur baju di badan sendiri dan juga kita mencari gerai-gerai makan ataupun restoran-restoran yang bersesuaian dengan pendapatan ekonomi kita. Tapi kita tengok isu dia sekarang adalah kedai yang paling murah itu dah melebihi pendapatan kita. Dulunya kita boleh berbelanja sehari kita RM20 ke RM30 boleh makan sehari. Sekarang tidak boleh lagi dah. Kita terpaksa RM50 sehari, kalau sebulan dah RM1,500. Kalau contoh dia kita nak masak sendiri di rumah, memangnya lebih menjimatkan, tetapi ada pengguna-pengguna yang mengalami kekangan masa, terutama ada pengguna-pengguna di kawasan bandar yang bekerja sehingga ke lewat malam, tidak boleh menyediakan makanan di rumah. Jadi ini menjadi masalah kepada pengguna-pengguna tersebut. Jadi inilah pilihan-pilihan yang kita terpaksa tempuhi walaupun berlaku kenaikan harga di kedai-kedai makan. Oleh demikian, Menteri Ekonomi menyarankan bahawa pengguna harus bijak. Jadi apakah yang pengguna harus lakukan yang boleh memberi kesan secara langsung kepada harga tersebut, ataupun sebenarnya, Tuan Yusrizal, pengguna harus berserah nasib kepada peniaga bila sebut tentang harga makanan di kedai makan? Kita hanya ada satu kuasa saja di pihak pengguna AD, adalah kuasa untuk membeli dan kuasa untuk memilih. Sekiranya kita menggunakan kuasa kita sebagai pengguna tidak membeli ataupun tidak memilih di kedai tertentu dan permintaan kepada barangan ataupun perkhidmatan tersebut menjadi rendah dan harga akan berlaku lambakan di pasaran dan harga dia mungkin boleh turun. Tetapi sekarang ini pengguna sangat terdesak untuk menggunakan. Ini makanan memanglah keadaan terdesak untuk kita membeli, untuk kita makan, dan kita tiada pilihan lain selain daripada bergantung nasib kepada harga pasaran semasa yang tidak menentu ini. Kalau kita tengok, contoh dia telur adalah sumber protein yang murah terakhir kepada pengguna. Sekiranya itu pun tiada di pasaran, berlaku kekurangan bekalan di pasaran dan juga berlaku kenaikan harga dan terpaksa membeli telur 80 sen ke RM1. Jadi ini membebankan pengguna itu sendiri. Jadi
kita sebenarnya kita menggunakan pengguna ni, saya tengok dia punya kesedaran adalah tinggi, dia membelanja mengikut poketnya sendiri. Tetapi apabila kita tengok balik harga pasaran hari ini, kita terpaksa mengikat kuota. Ada yang jimat-jimat kan, seperti mana BT tadi itu, dia terpaksa berjimat walaupun sambutan tahun baru Cina, dia terpaksa berjimat untuk menyimpan ada simpanan duit mereka dan menggunakan duit mereka ke atas kos-kos yang lain. Dan bila sebut tentang harga seperti mana yang Tuan Yusuf sebutkan, bahawa kita terpaksa mengikut bagaimana harga pasaran khususnya yang ditetapkan di kedai-kedai makan, apakah kerajaan ada langkah lain untuk tujuan intervensi harga ini supaya ia tidak diletakkan pada harga yang terlalu melampau? Sedangkan dalam masa yang sama, Menteri Ekonomi menyatakan bahawa itu di luar bidang kuasa kerajaan. So ada dua ironi di sini, rakyat mahu kerajaan bertindak, tapi dalam masa yang sama Menteri Ekonomi mengatakan bahawa itu di luar kuasanya. Sebenarnya kerajaan ada kuasa. Kita ada atap anti pencatutan. Bermaksud kata setiap apabila pihak kerajaan menerima aduan daripada pengguna berlaku kedai ini harga dia amat tinggi. Jadi mereka boleh memeriksa kedai tersebut dan kita boleh periksa sama ada dia dia mengenakan cas yang tinggi ataupun melebihi kos dan dia mengambil untung yang tinggi daripada sepatutnya. Ini kita kerajaan boleh cek, dan juga sekiranya dia mengambil untung yang tinggi, kita boleh mengambil tindakan kepada dia dari bawah atau anti pencatutan. Tetapi sekarang ni pengguna cuma berhadapan dengan harga yang tinggi. Sekiranya kita memberitahu kepada operator saja bahawa turunlah harga, mereka tidak mahu turun, kita tak boleh. Kita pengguna ni kita tiada pilihan lagi. Tetapi penguatkuasaan tu perlu berlaku. Penguatkuasaan di pihak Kementerian KPDM, dari segi bekalan daripada Kementerian Pertanian perlu ada di situ supaya kita akan wujud situasi menang-menang. Semua orang akan dapat manfaat daripada dia dan harga dia boleh turun sekiranya penguatkuasaan tegas dilakukan. Ya, itu berkenaan dengan harga. Dan yang terakhir sebelum kita berpisah, harapan dan juga tindakan yang harus dilakukan dan juga pesanan Cik Yusrizal kepada peniaga-peniaga. Kita harus faham bahawa peniaga harus mencari untung, tapi dalam masa yang sama jangan sampai menekan rakyat yang ketika ini terdesak. Dalam ruangan ini, apakah yang seharusnya mereka faham? Dalam masa yang sama kita memahami bahawa Perdana Menteri membawa idea Malaysia Madani, iaitu yang lebih terangkum, pastikan bahawa semua orang dapat manfaat daripada apa yang ada dalam negara kita, Encik Yusrizal. Okey, dalam konsep Malaysia Madani ini, kita perlu wujudkan satu ekosistem ekonomi yang lestari, di mana mesra pengguna dan juga mesra peniaga. Jadi kita harap peniaga ni kena ingat bahawa peniaga adalah seorang yang boleh membekalkan kepada kami pengguna apa yang kami perlukan, dan juga pengguna haruslah mesra kepada pengguna, tidak terlalu menekan pengguna, tidak terlalu meletakkan harga yang tinggi ke atas keperluan kami sebagai pengguna. Kita harap supaya peniaga lebih beretika dan juga tidak mengambil kesempatan ke atas keperluan pengguna pada hari ini. Perniagaan ini adalah satu, kalau ikut Islam, adalah satu sumber ekonomi 90% daripada sumber ekonomi dalam negara. Jadi kita harap supaya lebih teluslah peniaga ini. Jadi kepada pengguna pula, kita haruslah seperti mana yang kita beritahu bahawa kita membeli, kalau sekiranya kita berpendapatan yang rendah, kita membeli mengikut kita punya pendapatan sendiri. Dan tidak perlulah kita menggunakan wang kita dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Kita haruslah berbelanja secara berhemat. Dan juga kepada pihak kerajaan juga kita harap supaya tindakan tegas dikenakan ke atas orang-orang yang peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan ke atas
keperluan pengguna ini, keterdesakan pengguna pada hari ini. Ada yang mengambil kesempatan menaikkan harga di saat pengguna memerlukan barangan tersebut. Terima kasih Encik Muhammad Yusriza Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah-KIK, memberikan sumbangan dan juga idea berkenaan dengan bagaimana untuk menangani berkenaan dengan harga bahan mentah yang sudah turun tapi harga di kedai masih lagi kekal. Kita akan kembali selepas ini untuk terus mengupas berkenaan dengan Malaysia Madani tapi dalam konteks politik pastinya dipantau Kerajaan Baharu. Kembali bersama kami untuk pantau Kerajaan Baharu dan kita bawakan perkembangan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai ratusan rakyat berbilang kaum memeriahkan majlis rumah terbuka sempena sambutan Tahun Baharu Cina 2023 di Wisma MCA hari ini. Beliau yang mengenakan batik merah tiba pada jam 9.30 pagi diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail. Beliau disambut barisan kepimpinan tertinggi MCA yang diketuai Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong sambil diiringi persembahan tarian singa. Antara yang turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dan Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan. Beliau serta semua pemimpin lain kemudian menyempurnakan acara tradisi menggaul Yisang, hidangan utama musim perayaan yang dianggap juadah membawa tuah dalam kalangan masyarakat Cina. Dan untuk mengupas berkenaan dengan satu tradisi yang memecah kebuntuan dalam politik negara yang juga memberikan satu lembaran baharu dalam politik negara dalam konteks Malaysia Madani. Bersama kita ketika ini Julfitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi Reform. Dan saudara Julfitri, ini merupakan satu lembaran baru dalam politik negara yang mana dahulunya musuh yang ketat, ketika ini sahabat yang rapat. Apakah gambaran dalam konteks memahami situasi ini khususnya kepada rakyat umum? Ya, terima kasih Saudara Irfan Faruqi dan rakan-rakan penonton Wani sekalian. Kita melihat apabila kita merujuk kepada ucapan yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan dokumen Madani baru-baru ini, beliau secara konsisten, bukan sahaja semenjak sekarang tetapi semenjak dahulu, menyebutkan tentang soal perpaduan kaum ataupun kejelikitan kaum yang mana ini merupakan satu keunikan bagi Malaysia walaupun kita pelbagai kaum dan agama. Namun termasuk juga pelbagai fahaman politik tapi kita dapat hidup secara bersama untuk membina negara. Dan saya melihat dalam ucapan beliau dalam ketika menghadiri rumah terbuka Tahun Baru Cina MCA sebentar tadi, beliau menyebutkan walaupun mereka berbeza. Ya, dulu Datuk Seri Anwar sekarang Datuk Seri Anwar dan dulu Datuk Seri Anwar dalam Pakatan Harapan dan juga Parti Keadilan Rakyat. Namun beliau menyebutkan walaupun berbeza dengan MCA setelah sekian lama, namun dari segi persahabatan, personaliti ataupun peribadi masih lagi dikekalkan. Inilah yang kita, khususnya generasi muda dan rakyat Malaysia mahu lihat. Walaupun berbeza pandangan, walaupun berbeza fahaman ideologi politik, namun apabila kita berbicara tentang soal perpaduan, soal membina negara, soal pembuatan polisi untuk kebaikan masyarakat terbanyak, kita harus duduk bersama dan kita harus mengekalkan keharmonian kerana itu adalah formula kepada Malaysia Madani. Tapi kita harus berlaku adil kepada trauma yang dihadapi oleh rakyat Malaysia secara umum. Apabila pakatan politik itu hanya dilakukan semata-mata untuk mengekalkan kuasa, tapi dalam konteks hubungan di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga semua parti gabungan di bawah kerajaan perpaduan, adakah ia bersifat jangka masa panjang ataupun ia hanyalah gencatan politik untuk tujuan kestabilan semasa tapi mereka akan bertempur kembali apabila sampai waktunya? Sebab itu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan dokumen Madani, kita sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai pemikir dan sebagai rakyat Malaysia ingin melihat bahawa dokumen yang dilancarkan oleh Datuk Seri Anwar ini bukan bersifat slogan. Apabila sesuatu dokumen itu ataupun gagasan itu hanya bersifat slogan, maka kebanyakan rakyat, khususnya ahli politik, dia tidak menghayati apakah falsafah sebenar kepada dokumen Madani ini. So kita mahu khususnya ahli politik faham dokumen Madani ini bukan sekadar slogan
tetapi ia mengandungi satu falsafah, idealisme perjuangan untuk membentuk negara. Jadi saya yakin apabila ahli politik khususnya memahami dokumen yang sangat penting ini dari segi falsafah dan idealismenya, maka mereka akan menjadikan perbuatan kuasa itu bukan lagi menjadi keutamaan, tetapi ingin melihat perpaduan kaum dari segi kesepahaman politik ini bukan hanya untuk mengejar kekuasaan, kedudukan ataupun untuk menegakkan keegoan masing-masing sama ada individu ataupun politik. Namun apabila kalau mereka faham, mereka menghayati idealisme, falsafah, perjuangan dokumen Madani ini yang turut disentuh oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ucapan akhir beliau ketika melancarkan dokumen ini, bahawa beliau dan menyeru kepada ahli politik, para aparat pemerintah, pentadbir dan rakyat Malaysia untuk kita selamatkan Malaysia, untuk kita bangunkan semula Malaysia ini yang satu ketika dahulu pernah menjadi harimau Asia. Jadi kalau rakyat Malaysia, khususnya ahli politik faham tentang bahawa kita harus selamatkan negara, kita harus membina semula negara Malaysia yang hebat dengan kemajmukan dan keunikan kita pelbagai kaum ini, maka saya yakin perebutan kuasa ini akan diletakkan ke tepi. Maka yang diletakkan yang paling utama adalah kepentingan negara yang sudah jauh ketinggalan even kepada negara jiran kita Indonesia dan Vietnam. Maka mereka akan ada semangat untuk mencintai negara, patriotism, dan ini terkandung dalam dokumen Madani yang mana kita nak memacu semula Malaysia ini dengan keunikan dan kemajmukan yang ada, dengan kepelbagaian politik yang ada untuk kita kembali semula bangkit sebagai sebuah negara yang hebat. Dan saya yakin sebagai rakyat Malaysia, saya yakin kalaulah ahli politik berjaya meletakkan perbezaan pandangan, perbezaan yang memecah belahkan, kemudian meletakkan kepentingan diri untuk merebut kekuasaan ke tepi, maka saya yakin kita boleh memacu negara Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan didukung oleh pelbagai pemimpin politik. Saya yakin, saya sangat yakin kita boleh membangkitkan semula Malaysia yang hebat beberapa tahun akan datang, insya-Allah. Mereka yang berada dekat dengan kepimpinan Perdana Menteri, termasuk juga kabinet dan juga ahli politik dalam parti politik yang rapat dengan sosok-sosok utama dalam senario politik negara, pasti mereka boleh belajar dengan lebih cepat. Tapi bagi penyokong yang berada jauh daripada pemimpin-pemimpin ini, mereka mungkin lambat sedikit untuk memahami kerana ketika ini masih lagi ada suhu hangat pertembungan politik di antara kerajaan dan juga pembangkang. Bagaimana untuk kita merekonsiliasi di antara dua puak dalam kalangan rakyat Malaysia ini supaya kita boleh bergerak ke hadapan G2 untuk membangun Malaysia yang lebih baik seperti mana yang Zulkifli sebutkan di awal tadi? Ya, saya melihat memang kalau di peringkat pimpinan politik, mereka boleh bertepuk tampang, mereka boleh bergurau senda walaupun kelihatannya mereka bergaduh. Yang permasalahan sebahagian daripada kita adalah penyokong-penyokong yang fanatik dan ta'assub. Sebab itu beberapa hari yang lepas saya mengupas tentang adab perbezaan pendapat. Ini antara perkara elemen yang penting yang kita nak terapkan kepada rakyat Malaysia, adab berbeza pendapat, seni berbeza pandangan. Maknanya walaupun kita berbeza, kita harus meraihkan perbezaan tersebut. Maknanya kalau kita bertempur dari segi ideologi politik, masyarakat Malaysia harus faham tentang adab dan seni berbeza pandangan. Ini disebut oleh Dr. Taha Jabir Al-Alwani sebagai contoh pemikir yang cendekiawan yang hebat yang banyak mengupas tentang adab perbezaan pendapat. Dr. Salman Audah daripada Arab Saudi juga menulis tentang bagaimana dalam kitabnya Kaifa Nakhtalif, bagaimana kita berbeza. Perbezaan itu sangat-sangat diraihkan, bahkan kita harus mencintai perbezaan dengan menjaga adab. Kalau rakyat Malaysia berbeza pandangan politik, tidak ada masalah. Memang kita sangat-sangat mengalu-alukan, namun rakyat Malaysia, penyokong-penyokong politik khususnya, jagalah adab, berbezalah dengan baik. Tawarkanlah polisi-polisi yang baik untuk kebaikan rakyat. Bukan lagi sentimen kebencian, perkauman, sentimen kafir-mengkafir dan sebagainya, tapi tawarkan satu polisi yang terbaik agar rakyat boleh memilih apakah tawaran polisi yang terbaik, khususnya dalam PRN ini untuk negeri-negeri yang 6 negeri ini. Tawaran itu satu hal, tapi antara perkara yang dikupas oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani dalam Adabul Ikhtilaf fi Islam itu ialah harus mendengar. Bila ada perselisihan pandangan, maka masing-masing memberikan penjelasan, tapi harus sedia untuk mendengar. Dan itu juga yang ditekankan oleh almarhum Dr. Siddiq Fadil dalam bukunya berkenaan dengan kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Tapi adakah kesediaan itu ada untuk mendengar dengan teliti dan mendengar dengan tekun? Sebaliknya, masing-masing masih lagi berpegang dengan prinsip masing-masing. Itu juga yang saya perjuangkan selama ini, antara perkara yang kita lemah
ya dalam sama ada sebagai seorang pemimpin, sama ada sebagai pengikut adalah seni mendengar. The Art of Listening. Saya baru saja membeli satu buku dan mari mana kita boleh memodulkan buku ini untuk mendidik khususnya generasi muda dan masyarakat Malaysia agar kita ini yang diberikan 2 telinga, 1 mulut ini yang Allah nak berikan mesej, Tuhan nak berikan mesej, kita kena banyak mendengar daripada kita banyak bercakap. Jadi kita kena sentiasa mendengar dan menghargai idea-idea yang baik. Dan jangan emosional, jangan taksub kepada parti ataupun mahupun individu politik, sama ada Perdana Menteri ataupun Ketua Pembangkang. Kita jangan taksub kepada individu. Penyokong-penyokong harus taksub kepada kebenaran dan keadilan. Bila mereka sanggup mendengar perkara itu, ada kebenarannya, maka mereka sanggup menyatakan perkara itu benar. Jadi secara ringkasnya saya nak sebutkan bahawa rakyat Malaysia, terutamanya pemimpin-pemimpin politik, harus banyak mendengar dan khususnya kerajaan. Apa juga yang disebutkan oleh Datuk Dr. Siddiq Fadil, kerajaan harus menjadi the listening government. Harus menjadi kerajaan yang sudi dan sangat mendengar walaupun kepada rakyat marahin terbawah. Sebagaimana Nabi Sulaiman juga mendengar suara sekecil rakyatnya. Terangkan dalam surah An-Naml bahawa Nabi Sulaiman walaupun kita semua rakyat marahin di bawah. Terima kasih Saudara Julfitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi Reform berkongsi berkenaan dengan kesediaan kita untuk membangun Malaysia Madani dalam konteks dinamika politik pelbagai kaum di negara ini. Dan ini merupakan perayaan Tahun Baharu Cina yang membuka lebih banyak lagi perayaan pelbagai kaum dalam negara kita. Semoga kita terus bersatu padu dan terus sedia mendengar untuk memastikan keharmonian dalam negara. Itu sahaja kupasan untuk Pantau Kerajaan Baharu sama saya Irfan Faruqi waktu ini. Sampai jumpa lagi.